Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azim bin Abdul Rahman akan membentangkan tajuk iaitu Wawasan 2020. So Wawasan 2020 ni dia sejak 1991, iaitu dia merupakan satu pembangunan negara yang menghasilkan penghasilan negara maju dalam bentuk hala tuju negara, dalam bentuk status Wawasan 2020 yang menggariskan hala tuju negara untuk mencapai status negara yang maju. Selain itu, dia memsasarkan juga pertumbuhan ekonomi pada kadar 7% untuk setiap tahun. Maksud setiap tahun dia akan meningkat. Mereka mensasarkan iaitu setiap tahun kena 7% akan meningkat. Dan setiap kerjaan untuk memajukan negara mestilah mempunyai mempunyai kunci kejayaan untuk mencapaikan satu kejayaan. Dan mereka perlu mengatasi segala masalah dan cabaran. Dan selain itu, pada abad ke-21 juga kerajaan telah merencanakan beberapa dimensi untuk membentukkan negara. So pada latar belakangnya pula, pada 28 Februari 1991, Perdana Menteri Malaysia ketika itu iaitu Tun Dr. Mahathir, iaitu telah membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Malaysia Melangkah ke Hadapan, iaitu Malaysia Melangkah ke Hadapan bermaksud iaitu Wawasan 20, yang bukanlah satu dasar yang khusus, tetapi perkembangan ekonomi, sosial dan politik yang berlaku pada peringkat tempatan dan antarabangsa dan akan mengembang kepada peringkat serata dunia. Selain itu, matlamat mereka juga terakhirnya adalah untuk menjadikan sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020 dan membawa kepada satu Malaysia yang kerana membentuk negara yang maju dalam pelbagai aspek seperti ekonomi, agama, politik dan lain-lain. Selain itu, penduduk Malaysia juga terdiri daripada orang Melayu 15%, 55%, orang Cina 25%, orang India 8% dan kaum-kaum lain iaitu sebanyak 12%. Yang ini macam Iban, Sabah dan sebagainya. Dan selain itu, kita boleh tengok juga taburan nisbah penduduk yang hampir seimbang antara masyarakat Bumiputera dengan bukan Bumiputera seperti suka ditemukan di negara lain mempunyai masyarakat majmuk seperti Amerika Syarikat. Negara lain pun susah nak ada pelbagai bangsa. So kita tengok mereka juga memupukkan satu pelan integriti nasional, iaitu pelbagai kaum lah, iaitu bermaksud pelan integriti digubarkan merangkumi semangat dan prinsip perlembagaan persekutuan. Iaitu orang panggil pelan integriti dirancang dan direalisasikan bertujuan untuk meneruskan kesinambungan usaha memantapkan etika dan integriti masyarakat secara lebih menyeluruh, bukan sahaja melibatkan pihak kenegaraan Malaysia, bahkan PIN ni juga orang panggil Plan Integrity Nasional, orang panggil PIN, iaitu kehidupan. PIN juga merupakan kehidupan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum juga, agama dan satu agama yang telah dikurniakan. So, selain itu, PIN juga menyerapkan falsafah dan prinsip rukun negara, iaitu demokratik, liberal dan progresif, serta berpegang teguh pada 5 prinsip rukun negara. Dan Plan Integrity Nasional juga adalah kesinambungan dan penterjemahan falsafah, prinsip dan matlamat yang hendak dicapai dalam perlembagaan persekutuan. Dan selain itu, mereka mempunyai terdapat Plan Integrity, dia punya konsepnya pula adalah kita tengok konsep Plan Integrity. Plan Integrity ni digubal dengan merangkumi semangat dan prinsip perlembagaan persekutuan. Dan Plan Integrity juga nasional menyerapkan falsafah dan prinsip rukun negara, iaitu demokratik, liberal, progresif, serta berpegang teguh pada 5 prinsip rukun negara. Dan selain itu, Plan Integrity mengimbangi akan falsafah dan cabaran Wawasan 2020 ke arah wujudan sebuah negara maju menurutkan acuan sendiri menjelang tahun 2020, dan PIN mengambil kira perkembangan antarabangsa, pengalaman negara lain serta mengimpakkan kepada era globalisasi. Itu daripada saja, akan sambung daripada kawan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aku Akif bin Abdul Basit daripada kelas DSI 2A. Hari ini saya akan membentangkan sedikit mengenai wawasan 2020, itu wawasan negara. Pada tahun 1991, wawasan 2020 telah diperkenalkan dengan objektif untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020 dengan acuan sendiri. Wawasan 2020 menggariskan hala tuju untuk mencapai status negara maju dengan mensasarkan pertumbuhan ekonomi pada kadar 7% setahun sehingga tahun 2020. Kunci kepada pencapaian negara maju ialah dengan mengatasi 9 cabaran strategik. Objektif wawasan 2020. Yang pertama, mencapai kesamarataan pendapatan individu dan membasmi kemiskinan dan kemunduran ekonomi melalui kerjasama tanpa menentukan identiti warga. Membentuk negara maju dengan acuan tersendiri daripada aspek ekonomi, sosial, politik, spiritual, psikologi dan budaya. Mencapai 9 objektif atau cabaran-cabaran wawasan 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafi'i bin Zamri daripada kelas DSI 2A. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan wawasan 2020 dan part saya ialah falsafah wawasan 2020, cabaran-cabaran wawasan 2020 dan langkah-langkah wawasan 2020. Jadi saya punya tajuk ni dia berkait, dia tak jauh beza pun antara falsafah, cabaran-cabaran dan langkah-langkah. Okey, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama, mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dan menjadi sebuah negara yang aman. Itu dia. Kerajaan ni dia nak mewujudkan sebuah negara yang aman. Seterusnya, mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang. Okey. Di kerajaan ni dia nak wujudkan masyarakat berpemikiran matang, okey, dan sentiasa pandang ke hadapan. Seterusnya, mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju. Dan mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. Jadi kerajaan ni dia nak mewujudkan berkasih sayang, macam itulah. Okey, seterusnya cabaran wawasan 2020. Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu, membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan, memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang, mewujudkan sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika. Jadi kat sini dia nak bagi tahu, dia nak membina masyarakat yang bersatu padu, supaya semua sekali boleh bergabung kan, tak kira bangsa ataupun agama. Okey, seterusnya membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Jadi bila hati ni dah bebas, so dia nak buat apa-apa pun dia dah tak kisah. Dia ada berkeyakinan tinggi untuk menuju capai satu kejayaan. Dan seterusnya, memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. Jadi demokratik yang matang. Jadi kerajaan ni dia nak bangsa Malaysia ni, masyarakat Malaysia ni matanglah dalam membuat pilihan. Seterusnya, mewujudkan sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika. Jadi dia nak rakyat Malaysia ni ada adab dan sebagainya. Okey, seterusnya langkah-langkah wawasan 2020 dia tak jauh beza daripada yang atas tadi. Yang pertama, membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Tu dia. Siapa je bangsa Malaysia ataupun rakyat Malaysia dia nak bersatu padu, tak kira kaum, agama dan sebagainya. Dan mewujudkan masyarakat yang makmur, tenteram dan sebagainya, ya. Seterusnya, mewujudkan masyarakat yang matang. Jadi dia nak masyarakat ni sentiasa matang untuk membuat pilihan ataupun satu kerja. InsyaAllah itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Faris Al-Qahar bin Muhammad Azami dari kelas DSI 2A. Jadi hari ini apa yang saya nak terangkan adalah dasar wawasan 2020. Dalam wawasan 2020 ini ada dasarnya yang telah diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir
yang terbahagi kepada 3. Dasar kebudayaan kebangsaan, dasar wanita negara dan dasar keluarga negara. Di mana setiap dasar ini ada objektifnya, prinsip dan strateginya. Mari kita lihat dasar kebudayaan kebangsaan. Yang pertama, objektif. Antaranya dapat mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara. Jadi dengan dasar ini dapat mengukuhkan lagi perpaduan dan bangsa. Prinsipnya antaranya adalah Islam sebagai asas. Jadi walaupun ada kebudayaan tetapi Islam tetap sebagai asas. Dan yang ketiga, strateginya, iaitu kukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha bimbing dan lebih latih peminat. Jadi dengan strateginya untuk kita mengeluarkan dasar ini adalah dengan melatih peminat dan tarik mereka untuk minat kepada kebudayaan kebangsaan. Yang kedua, yang seterusnya adalah dasar wanita negara, yang mana objektifnya jamin perkongsian seksama dalam memperoleh sumber maklumat, peluang dan penyertaan dan manfaat pembangunan negara. Dan ini menunjukkan perkongsian seksama kepada mereka walaupun mereka wanita, tidak melebihi daripada lelaki sahaja. Prinsipnya memartabatkan kedudukan wanita dalam pembangunan negara. Jadi dengan adanya wanita negara ini dapat menunjukkan bahawa kedudukan wanita juga dapat dimartabatkan. Dan strateginya adalah dapatkan kerjasama antara sektor kerajaan dan swasta dalam meningkatkan pelibatan wanita. Jadi wanita ini juga boleh kita libatkan di dalam hal-hal kerajaan dan swasta. Yang seterusnya akhir, dasar keluarga negara. Objektifnya memastikan penerapan dan penghayatan nilai murni dijadikan paksi. Jadi dalam keluarga perlu ada nilai murni, barulah menjadi keluarga yang bahagia. Prinsipnya bangunkan keluarga sebagai unit asas pembangunan dalam negara. Jadi bangunkan keluarga ini dapat membantu dalam negara. Strateginya sediakan latihan dan penyelidikan untuk pembangunan keluarga cemerlang. Jadi sediakan kepada mereka latihan penyelidikan bagaimana untuk keluarga di dalam negara ini. Jadi itulah 3 dasar yang dapat saya terangkan pada hari ini. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Nasruddin dari kelas DSI 2A. Menjelang wawasan 2020, Malaysia membentuk strategi untuk pembangunan negara. Apabila strategi ini dibentuk, pasti ada kebaikan dan keburukan yang dihadapi untuk mencapai wawasan negara dan wawasan 2020. Kebaikannya mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. Keburukan pula berlaku penindasan kepada golongan bawahan dan fakir miskin, penyalahgunaan kuasa dan rasuah yang amat berleluasa. Rumusan yang dapat disimpulkan dalam strategi wawasan negara dan wawasan 2020 adalah untuk memastikan Malaysia menjadi sebuah negara yang maju dan makmur, tetapi dengan mementingkan kualiti tenaga kerja manusia serta teknologi sains. Ini juga menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang kelemahannya tidak terselah, tetapi kekuatannya yang terselah pada era globalisasi pada tahun 2020. Sekian, terima kasih.